Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid Lima Arif yang cikgu kasih sekalian. Okey, semua dah sarapan ke? Okey, bagus. Kalau yang belum sarapan lagi, boleh ambil sarapan ya selepas lihat video cikgu. Okey, baiklah hari ini kita akan teruskan pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Okey, di mana tema yang sama iaitu tema 1 kemasyarakatan. Unit 3 masyarakat celik ilmu. Tajuk iaitu buku teman setia. Standard kandungan di mana kita akan mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Manakala untuk standard pembelajaran pula, murid dapat mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Okey, seterusnya untuk objektif pembelajaran pula di mana di akhir pembelajaran, murid-murid dapat mendengar dan melafazkan dengan betul dialog yang terdapat dalam petikan teks. Yang kedua, murid juga dapat mengeluarkan maklumat penting yang terdapat dalam petikan teks melalui aplikasi WordWall. Dan objektif yang terakhir, murid dapat membina sekurang-kurangnya 2 respons secara kritis dan kreatif berdasarkan petikan dialog. Ya, boleh jelas objektif pembelajaran kita pada hari ini? Bagus. Baiklah, kita akan masuk mulakan pengajaran dan pembelajaran di mana kalau kamu lihat di skrin ataupun cikgu tayangkan ini adalah halaman ataupun helaian buku teks di mana kamu boleh buka buku teks masing-masing dan buka muka surat 13. Okay? Di mana di sini kamu akan dapat petikan yang sama seperti cikgu tayangkan di hadapan ini. Boleh nampak semua murid-murid? Okey, aktiviti pertama kita akan membaca dan memahami teks. Jadi cikgu akan mulakan bacaan dan kamu boleh ikut di rumah ya selepas cikgu mulakan baca. Boleh ya? Okey. Buku Teman Setia. Afifi, Kaijun dan Tinesh ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka terpandang iklan tentang pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Okey, itu ada tajuk dia. Kita pergi ke kotak iklan ni, kita lihat Ibu Kota Buku Dunia ialah pengiktirafan oleh UNESCO kepada bandaraya yang aktif dalam aktiviti perbukuan. Aktiviti yang akan dijalankan ialah yang pertama, Dekad Membaca Kebangsaan 2021 hingga 2030. Kedua, kempen membaca kepada pengguna train. Yang ketiga, pembinaan pusat pembaca di setiap pusat perumahan rakyat. Yang keempat, capaian digital untuk golongan kurang upaya. Yang kelima, lorong buku. Dan yang terakhir ialah aktiviti perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada satu slogan ya, murid-murid nampak di sini slogan. Yang mana slogan ini tertulis Kuala Lumpur Baca menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Jadi apakah maksud menyantuni masyarakat melalui pembacaan? Mana masyarakat dapat membentuk ataupun menyemai amalan membaca dalam diri masing-masing. Okey, boleh faham ya? Okey, sedikit perkongsian yang cikgu nak sampaikan melalui pengiktirafan UNESCO tadi. Ada nampak kan pengiktirafan oleh UNESCO. Jadi cikgu nak kongsikan sedikit fakta ataupun pengetahuan ya kepada murid-murid. Di mana pada 20 September 2018, Ketua Pengarah Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Serta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengumumkan pemilihan Kuala Lumpur sebagai World Book Capital 2020 ataupun dalam bahasa Melayunya Ibu Kota Buku Dunia tahun 2020. Menurut kenyataan UNESCO,
Kuala Lumpur dipilih berikutan fokus yang kukuh terhadap pendidikan terangkum, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan pembacaan yang boleh diakses oleh semua peringkat di bandaraya berkenaan. Okey. Jadi inilah ada disebabkan Kuala Lumpur diiktiraf sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Boleh faham ya? Jelas semua? Bagus. Okey, baiklah. Kita akan terus situasi yang kedua. Kalau kamu lihat di sini, ada 3 watak yang sama lagi, iaitu Tinesh, iaitu Afifi dan Kaijun. Okey. Apabila mereka melihat iklan tersebut, lalu mereka berbual ataupun bersembang sesama sendiri dan saling tanya, mendapatkan pandangan antara satu sama lain mengenai maklumat yang disampaikan terhadap iklan yang ditayangkan. Okey. Jadi kamu semua boleh membaca dialog ya dengan bimbingan cikgu. Okey. Dialog. Kalau kamu lihat yang pertama ini adalah dialog yang pertama yang kamu perlu sebut. Okey. Cikgu boleh ya. Dah bersedia semua? Okey, bagus. Wah, hebatnya. Sempena pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, banyak program yang akan dijalankan. Okey, ini dialog ataupun maklumat yang diujarkan oleh Tinesh. Okey. Kemudian Afifi pula menjawab soalan ataupun menjawab sapaan daripada Tinesh. Okay, jadi ini adalah untuk lebih kamu faham ni nombor 2, dialog yang kedua. Jadi Afifi juga berkata, ya Tinesh, antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah, kalau kamu perasan dekat sini ada jawapan yang kosong yang kamu perlu isi dan memberi respon mengikut pandangan masing-masing. Jadi kita tinggalkan dulu ya untuk jawapan tersebut. Okay. Yang ketiga, berbalik kepada Tinesh di mana Kaijun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Okey, ini soalan yang ditujukan kepada Kaijun daripada Tinesh. Bagus. Jadi, secara tidak langsung ada lagi satu kotak kosong jawapan ini yang nombor 4 ini merupakan jawapan kepada soalan Tinesh. Boleh faham? Okey, bagus. Selesai yang itu, kita lihat yang kelima. Yang ini, yang cikgu bulatkan ini adalah dialog yang kelima daripada Kaijun. Afifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Okey, ini soalan ataupun ujaran yang diketengahkan oleh Kaijun kepada Afifi. Jadi, kotak yang kosong ini adalah nombor 6 iaitu dialog terakhir ataupun jawapan yang perlu disediakan oleh Afifi. Boleh faham ya murid-murid? Okey, bagus. Cikgu harap kamu semua dapat membaca dialog dengan lancar dan intonasi yang betul dan tepat. Okey, baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melakukan aktiviti mentafsir dan memberikan respon. Okey, kalau kita lihat, kita ambil situasi yang pertama antara Tinesh dan Afifi. Wah, hebatnya. Sempena pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, banyak program yang akan dijalankan. Kemudian, Afifi pula menyapa daripada ujaran yang diutarakan oleh Tinesh. Ya, Tinesh, antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah, okey, kalau kamu lihat, jawapan yang nombor 2 ini terdapat dalam petikan iklan di atas. Okey, kalau kamu perhatikan kotak iklan di atas, okey, cikgu tunjuk contoh di sini, nampak? Okey, ini merupakan jawapan kepada sapaan yang harus dijawab oleh siapa? Oleh Afifi. Jadi jawapan dah terangkan di kotak iklan ni. Jadi kamu perlu isi sahaja dalam bentuk ayat yang lengkap dengan
ayat yang gramatis. Okey, contohnya cikgu bagi jawapan cikgu sendiri. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah dekan membaca kebangsaan, kempen membaca kepada pengguna trade, membina pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat, memberikan capaian digital untuk golongan kurang upaya, menyediakan lorong buku dan perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Okey, boleh dapat semua? Okey, kamu boleh buat ayat sendirilah. Okey, ini contoh ayat sendiri daripada cikgu. Kamu boleh bina sendiri ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan jawapan yang diberikan dalam maklumat di sini. Boleh dapat ya? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke situasi yang kedua di mana Tinesh bersoal jawab dengan Kaijun. Di mana Kaijun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Kemudian, apa sebenarnya yang Kaijun perlu jawab? Okey, maksudnya Tinesh bertanyakan kepada Kaijun, apakah kelebihan capaian digital oleh kepada orang-orang kurang upaya? Okey, golongan kurang upaya ni siapa? Contohnya golongan yang uh, lambat pembelajaran, contohnya buta mata, masalah pendengaran dan sebagainya, di mana mereka mempunyai kekurangan dari segi fizikal dan mental. Okey. Jadi kalau cikgu nak bagi satu perkongsian ya, di mana di perpustakaan negara ada sudut maklumat yang mengatakan kepada golongan kurang upaya, mereka diberikan pelbagai inisiatif. Sebagai contoh, yang pertama, kad pembelajaran, buku tulisan yang besar dan buku braille. Okay? Buku braille tu yang kalau kamu perasan, dia macam ada tulisan timbul-timbul bagi orang yang tidak dapat melihat, orang buta. Jadi, bukan satu kekurangan untuk menghalang golongan kurang upaya ni untuk terus membaca dan memupuk semangat membaca. Jadi, langkah Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan, Kementerian Pendidikan, semua ini adalah untuk memastikan golongan kurang upaya juga dapat membina dan membentuk semangat untuk membaca. Jadi kita balik semula kepada jawapan yang harus dijawab oleh Kaijun. Okay, ini adalah contoh jawapan cikgu. Kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya ialah mereka boleh mendapatkan sumber maklumat secara dalam talian tanpa perlu pergi ke tempat tersebut dan dapat memupuk minat mereka untuk mencapai bahan bacaan yang disediakan dengan mudah. Okey, boleh faham ya? Bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke situasi yang ketiga, di mana situasi nombor 5 dan situasi nombor 6. Okey, ini adalah dialog daripada Kaijun. Fifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Okey, soalan ini ditujukan kepada Fifi. Kalau kamu faham maksud Kaijun ni, Kaijun tanya kepada Fifi, program tersebut yang diadakan tu adakah boleh meningkatkan amalan pembacaan dalam kalangan masyarakat? Okey, itu yang perlu dijawab oleh Afifi. Okey. Jadi antara contoh jawapan cikgu, ya, pada pendapat saya, aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut kerana pelbagai program dan kemudahan telah disediakan bagi menarik minat membaca dalam kalangan masyarakat. Okey. Banyak jawapan yang kamu boleh bina dan tulis dalam latihan yang cikgu bagi sebentar nanti. Okey. Ini adalah salah satu contoh jawapan cikgu. Banyak lagi jawapan yang kamu boleh cipta untuk memberikan respon terhadap soalan yang diadakan ini. Boleh? Okey, bagus. Okey, jadi cukup sekadar itu untuk pengajaran kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, pada hari ini kita semua ya, murid-murid dapat
membina respon dengan kritis dan kreatif terhadap dialog ataupun petikan teks terhadap buku teks tadi. Yang kedua, murid juga dapat telah pun mengeluarkan maklumat penting daripada petikan teks. Dan akhir sekali, kita dapat membaca dan bertutur dialog dengan lancar. Okey, jadi cukup sekadar itu untuk pagi ini kelas bersama cikgu. Sebelum cikgu tamatkan video, kamu perlu buat dua latihan. Yang pertama, buat latihan di Google Form yang cikgu akan bagi link nanti dekat grup WhatsApp. Dan yang kedua, jawab kuis di word wall macam hari tu. Okey, dua-dua link ni cikgu akan bagi kemudian. Boleh? Okey, sebelum tu cikgu nak peringatkan apabila kamu menulis jawapan respon tersebut, jawapan tersebut perlulah lengkap dan gramatis. Okey. Apa maksudnya? Contoh, jawapan kamu perlu ambil sedikit jawab daripada soalan. Contoh, apakah pada pendapat kamu, adakah Kuala Lumpur merupakan ibu kota dunia? Betul. Jadi kamu kena ambil sedikit. Pada pendapat saya, Kuala Lumpur diiktiraf sebagai bla 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 bla. Okey, kamu kena ambil sedikit jawapan. Barulah dikatakan jawapan kamu ayat yang gramatis dan lengkap. Okey. Tak susah pun. Ambil je balik jawapan, ambil sedikit ayat daripada soalan. Kemudian baru kamu tambah dengan jawapan kamu. Boleh ya? Okey, bagus. Terima kasih semua. Jadi, sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu rasa kelas ni merupakan kelas terakhir kita pada minggu ini. Kerana minggu depan, kalau tak silap cikgu tidak akan mengambil kelas kamu. Okay, cikgu akan bertukar untuk mengambil kelas tahun 4. Jadi, dengan ini cikgu ambil kesempatan lah untuk memohon maaf jika cikgu ada tersalah ajar kekurangan dan sebagainya. Okay. Jadi juga harapkan semua dapat belajar dengan cemerlang, berjaya dan seronok. Okay, walaupun PDPR di rumah ataupun kita akan bersemuka di sekolah. Okay, jadi itu saja untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.